Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan semula majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita sambung semula pelajaran kita yang telah kita selesaikan semua 5 perkataan yang kita sudah bincangkan. Ingat cerita lagi tak? Bani Israel, pemimpin Bani Israel dia nak minta apa? Seorang pemimpin yang akan menjadi ketua kepada mereka dalam peperangan. Jadi bila diminta kepada Nabi tersebut yang tidak disebut nama, setengah kata ulama tafsir Nabi Saul. Jadi qala, dia telah berkata. Qala ni fi'il apa? Fi'il madhi. Qala fi'il madhi. Bila jumpa fi'il madhi cari apa? Fa'il. Fa'il dia ialah pada dhamir dia. Apa dhamir dia? Huwa. Huwa tu siapa? Ialah siapa dia tu? Nabiyyun. Nabi yang disebutkan. Sebab dia meminta kepada seorang Nabi. Nabi atau Nabi Samuel itu telah berkata, iaitu menjawab soalan permintaan daripada pembesar-pembesar Bani Israel. Hal Asaitum, boleh jadi kamu semua. Asaitum, kamu semua tu siapa? Iaitu pembesar Bani Israel. Tetapi dalam konteks ayat ni, hal ni tidak diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dia tak terjemah adakah boleh jadi kamu. Kita biasa boleh jadi kamu. Atau dia kata aku menyangka bahawa kamu. Ni menyangka buruk, meragui permintaan tersebut nak berperang. Boleh jadi kamu jika kutiba, ia telah diwajibkan. Ya tuan-tuan, ini fi'il apa? Kutiba fi'il madhi majhul. Kalau fi'il madhi majhul, kita bukan cari fa'il, kita kena cari naib. Sebab perbuatan dia ia telah diwajibkan. Kita kena cari juga isim baris depan. Itulah naib fa'il. Naib fa'il di segi erti dia bukannya pelaku, dia erti dia macam maf'ulun bih. Apa makna maf'ulun bih? Yang kena buat. Kalau perbuatan dia difardukan, apa yang difardukan? Mestilah naib fa'il isim bagi depan. Nampak tak? Mana naib fa'il dia? Kutiba, difardukan apa? Al-qital. Inilah naib fa'il. Kena tengok, ini naib fa'il. Jadi kalau kita nak cepat faham, cepat bila jumpa fi'il majhul, tangkap mana naib fa'il. Cuba terjemah jika kutiba, ia ni tak payah sebut dah. Sebab ia ni dah ada kat sini. Ia tu iaitu peperangan. Berperang. Peperangan itu telah diwajibkan atau diwajibkan akan peperangan itu. Dia boleh terjemah apa ni? Kalau terjemahan Melayu lama, dia akan terjemah ni apa? Telah diwajibkan. Terjemahan untuk maf'ulun naib fa'il macam maf'ulun bih, diwajibkan akan peperangan. Itu.
Ni cara kitab tua, cara lama. Kalau cara baru, dia sebut daifah itu, peperangan itu telah diwajibkan. Sebab tu kita asalnya ia telah diwajibkan kan? Ia tu ialah peperangan. Apa yang sebut dah? Ia telah diwajibkan, iaitu ia peperangan itu telah diwajibkan. Okey. Cara tua pun boleh, cara muda pun boleh. Kita ikut cara tua lah. Cara tua kita ikut terus. In kutiba telah diwajibkan. Ia tak payah sebut dah sebab bendanya dah ada. Ia telah diwajibkan al-qitalu, peperangan itu alaikum. Ayat tu dah apa belum? Lengkap belum? Belum ke sudah? Okey, boleh jadi jika telah diwajibkan peperangan itu ke atas kamu, ayat itu masih lagi tergantung, maka itu dipanggil ayat syarat. Ya, jika diwajibkan peperangan itu kepada kamu, wahai pembesar-pembesar Bani Israel, ayat itu masih tergantung. An, bahawa, la, tidak, tuqatilu. Makna dia ditimbangi. Ini meragui tadi asal tadi meragui, boleh jadi ni meragui bahawa kamu semua tidak akan pergi berbuat. Nabi Samuel ragu tak dia buat, sebab kisah dia dah banyak. Kalau Nabi Samuel meragui Bani Israel, sepatutnya kita umat Nabi Muhammad lagi kena ragu lah sebab kes dia lagi banyak. Ya, kalau Nabi Samuel itu tidaklah sebanyak mana daripada apa yang kita sudah alami. Ya, macam mana dia telah membunuh para nabi, dia mengusir para nabi, dia menangkap, dia selewengkan kitab Taurat. Ya. Injil itu yang sebenarnya penyelewengan Injil itu jadi apa ni, Bible apa semua tu diselewengkan oleh Yahudi juga yang bernama Paul. Ya, itu selepas kalau tak silap 100 tahun Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah Taala. Sebab tu yang apa Bible tu berlaga-laga maklumat dia. Kata Ahmad Didat lah kan. Kalau tuan-tuan tengok debat Ahmad Didat tu, dia lambatkan Injil dalam satu meja. Dalam satu meja tu berlaga-laga maklumat. Lain-lain mana? Sebab dia memang dicipta oleh manusia. Yang mula menyelewengkan itu satu Yahudi yang bermusuh dengan apa ni, pengikut Nabi Allah Isa alaihissalam. Itu jahatnya. Sampai sekarang Kristian ikut yang dia orang ubah. Okey tuan-tuan, boleh juga kita tengok siapa lagi yang dulu buat kawasan Yusuf apa tu? Yusuf Esther, ya. Itu Zakir Naik. Kalau Zakir Naik tu dia juga itu bagus. Ada satu Yusuf American. Dia juga banyak mengislamkan. Sebab bila dia kata, bila dia baca Al-Quran, dia bukan ada masalah dengan Nabi Isa, dia lagi sayang kepada Nabi Isa. Bila baca Quran dia kata, apa masalahnya? Sebab Al-Quran mencerita yang betul tentang Nabi Isa dan aku jadi lebih sayang. Okey. Faham ceritanya? Ruangan Island. Okey, semula macam mana ini kata-kata daripada Nabi Samuel yang meragui permintaan. Qala, dia telah berkata, iaitu Nabi Samuel atau Samuel tadi berkata kepada pemimpin Bani Israel, hal tak payah terjemahlah ya, asaitum, boleh jadi, maknanya mungkin, meragui. Antum asaitum, boleh jadi kamu semua, in kutiba, telah diwajibkan al-qital, peperangan itu yang kamu minta tu ya, alaikum, ke atas kamu, anla, bahawa kamu diragui bahawa kamu tidak akan berperang. Itu jawapan Nabi
Nabi Syamwil. Lepas ni berlaku dialog lah. Cumanya dalam Quran ni dia tak ada tanda nokta bertindih, tak ada koma-koma, ya, tak menunjukkan cakap ajuk. Kita sendiri yang kena faham. Okey, cuba tuan-tuan, ya, kalau ada fi'il mudhari, ya, saya kata kalau dia boleh dengan fi'il mudhari, boleh dengan fa, macam-macam cara jawab. Yang paling penting kakak mesti tahu ayat itu tergantung. Misal kata kita buat fi'il amar. Kita kata zur. Apa makna zur? Ziarahlah oleh engkau zur baiti. Ziarahlah oleh engkau akan rumah aku. Ini kalau jadi satu arahan sahaja, dia jadi ayat biasa, dah sempurna. Tetapi kadang-kadang kita ada janji, ya. Misal kata pasti aku akan memuliakan, dia akan jadi ukrimkah, pasti aku akan memuliakan. Dia jawab tu dengan matilah. Ziarahlah rumah aku, pasti aku akan memuliakan engkau. Ini ayat ni jadi ayat tergantung, sebab ada satu janji. Macam Bani Israel tadi, dia putuskan seorang ketua untuk kami, pasti kami akan pergi berperang. Terjanji. Ayat tu tergantung. Okey? Boleh juga dalam bentuk syarat. Harf syarat. Man yajtahid. Ini dia boleh mematikan dua fi'il. Makna yajtahid, bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh? Ayat ni tergantung kan? Siapa yang bersungguh-sungguh? Apa dia punya pelengkap dia? Ya, berjaya. Saya kata yanjah. Ini boleh mematikan. Dua, bukan satu yang mati, dua boleh mati. Dua fi'il mudhari. Man yajtahid, cuba terjemahkan. Siapa yang bersungguh-sungguh. Mana siapa yang dia bersungguh-sungguh? Yanjah. Kita terjemah jawab pasti, nescaya dia berjaya. Ada juga yang boleh macam tu, ya. Ada juga dijawab dengan tak, ya. Saya kata man yadhhab. Ma makna yadhhab? Pergi, ya, ilal masjid. Apa makna masjid? Ke masjid. Apa jawab dia? Fallahu, saya kata fallahu yuhibbu. Apa makna fa? Maka Allahu yuhibbu, menyayangiku, menyayanginya. Maka ini ayat ni. Tapi dia jawab terbuka dengan fi'il, dengan fa. Siapa yang pergi ke masjid, maka Allah sayang kepada. Ini jawab dia dengan fa je, boleh juga, ya. Dia macam-macam cara jawab, tidak semestinya mati dengan fi'il mudhari. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk ayat kita sikit-sikit je. Tak sampai pun tak apa, tak habis pun tak apa. Apa perkataan dia? Sebab tu tuan-tuan kena kuasa ini. Kalau dialog, inilah perkataan qala, qalu, qalat, akan berulang. Fi'il madhi qalu, apa dhamirnya? Mereka telah berkata. Fi'il apa tu? Fi'il madhi. Bila jumpa fi'il madhi maklum, fi'il madhi biasa, kena cari apa? Fa'il. Pertama tuan-tuan mesti kata dia fi'il madhi. Lepas tu tuan-tuan mesti cari fa'il dia siapa? Hum. Hum ni siapa? Al-Malak tadi. Malak min Bani Israel. Apa makna Al-Malak tu? Besar Bani Israel. Bila Nabi Syamwil meragui mereka, mereka menjawab. Inilah qalu, kalau kita punya tafsir, dia kata mereka menjawab. Maka perkataan selepas tu ialah sepatut noktah bertindihlah.
mengajukan cakap pembesar Bani Israel, macam mana dia jawab Nabi cakap? Ya, dia kata apa? Wa makna apa? Lan. Okey. Ma makna apa? Ini fi'il isim ke fi'il ke haraf? Isim apa? Isim istifham. Ma apakah? Ini semua kita tahu ni tuan-tuan. Wa makna apa? Ma apakah? Istifham kan? La, lam itu la bukan panjang, lam haraf jar. Bagi na, ya. Okey. Tak boleh nak padam. Tetapi dia, kalau dalam terjemahan Al-Quran, ma lana diterjemahkan apa? Apakah bagi kami? Bahasa Melayu tak boleh nak faham. Ya. Dia terjemah apa? Mengapakah? Tidak, tak boleh. Tidak ni yang macam ni. Itu tidak. Ya. Siapa ada terjemahan? Tak ada. Okey. Kalau tafsir saya kata malana Allah. Ya, biasanya kalau malana ini apakah halnya? Macam tu. Apakah halnya kami? Mengapakah kami? Macam tu. Ya. Dia orang Arab biasanya mempertikai. Kalimah mempertikai, ya. Tengok je muka serabut dia kata malakah. Apa halnya kau? Mempertikai, ya. Apa halnya? Kalau ini apakah halnya kami ataupun mengapakah kami? Ini juga perkataan mempertikai Nabi. Nabi kata ditimbangi kamu bila diwajibkan perang, kamu tak nak pergi perang. Dia kata apa halnya pula kami? Ya. Lepas tu perkataan apa? Anla. Macam tadi dia menggabungkan dua perkataan, an dengan la. An makna apa? Bahawa. Haraf apa? Haraf nasab. Okey, la makna apa? Tidak. Bahawa tidak. Haraf nasab apa fungsinya? Fa'il mudhari'. Selepas dia apa dia? Nuqati. Kenapa dia bagi atas? Asalnya macam mana? Nuqati lu. Cuba tengok fi'il mudhari'. Pangkal dia apa? Nun. Apa dhamir dia? Nahnu. Nahnu nuqatilu mana apa? Kami berperang. Kalau masuk an, apa mana an? Tidak. Bahawa. La, tidak. Nuqatil, ya, dia telah bertukar nuqatilah. An la nuqatilah, bahawa kami tidak berperang. Okey, kami tidak berperang. Cuba terjemah semula. Wa ma lana. Mana cakap Melayu? Saya tak dapat nak tolong. Apakah halnya kami? Mengapakah kami? An, bahawa la nuqatila, kami tidak berperang. Mengapa pula kami tak pergi perang? Dia macam tu. Kena intonasi dia betul. Mengapa pula kami tak pergi berperang? Macam tu barulah betul. Okey, lepas tu fi mana apa? Pada. Sabili, jalan. Sabili, jalan. Kenapa dia bagi bawah ni? Kenapa? Dia bagi bawah sebab haraf jar. Makna dia isim ke fi'il? Tanda dia
Baris bawah lagi. Dah cukup dah, bagi bawah dan dia terletak lepas harf jar. Cuma soalan yang hari ni belum lagi tertanya. Ya, kenapa isim ni tak ada alif lam dan tanwin? Sebab dia mudhaf. Setuju tuan-tuan? Jangan cepat setuju, kena confirmkan. Katalah ini dia baris bawah kerana terletak selepas harf jar. Okey, tak apa. Kita kata dia mudhaf, jangan cepat-cepat percaya pada kakak tu. Kena confirmkan selepas mudhaf apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih apa tanda dia? Kalau dia baris bawah, baru tuan-tuan percaya pada cakap dia. Baris apa? Sabilil Bukahi. Okey, bermakna sah lah dia jadi mudhafun ilaih. Kena confirm dulu. Ya, jadi dia sudah menjadi satu perkataan bergabung. Sabilillah makna jalan Allah. Ini peperangan untuk meninggikan kalimah Allah. Boleh? Kemudian okey, semula terjemah. Kalimah mempertikai ya. Qalu. Iaitu siapa mereka tu? Pembesar Bani Israel berkata kepada Nabi Syamwil, wa malana, mengapakah kami alla nuqatila, kami tidak berperang, kami tidak pergi berperang fi sabilillah. Wa itu waw dan itu wal hal. Macam mana nak terjemah wal hal? Kalau malas sangat, wal hal. Cakap Melayu tu, orang Arab sebut wawul hal. Wal hal, pada hal, sedangkan. Lagi dalam keadaan. Mungkin sedangkan. Di sini mungkin sesuai ya. Cuba terima wa wal hal. Okeylah, bolehlah. Lepas tu qad. Okey. Isim ke fi'il ke haraf? Haraf apa? Haraf taukid. Betul haraf taukid? Tuan-tuan kalau nak kata dia haraf taukid, kena cek juga. Sebab dia akan jadi haraf taukid sekiranya dia masuk dalam fi'il madhi sahaja. Kalau qad sami'a, apa makna sami'a? Ini taukid. Sebab dia fi'il apa ni? Fi'il madhi. Ini baru jadi haraf taukid kalau dia masuk dalam fi'il madhi. Tetapi kalau dia masuk dalam fi'il mudhari', dia jadi qad. Bunyi apa? Yasma'u. Mudhari' kan? Fi'il mudhari' pakai tanda besi ya. Huwa yasma'u. Kalau masuk qad, dia jadi lemah. Kadang-kadang dia mendengar, kadang-kadang tak dengar. Kalau qad sami'a maknanya sesungguhnya dia telah mendengar. Boleh beza? Kalau tuan-tuan nak kata dia haraf taukid, mesti selepas dia tu fi'il madhi. Okay? Jadi jangan cepat kata haraf taukid. Kalau masuk fi'il mudhari', dia turun, tak taukid langsung. Kadang-kadang dia dengar, kadang tak dengar. Kalau qad sami'a, sesungguhnya dia telah mendengar. Tengoklah perkataan selepas dia, fi'il apa? Ukhrijna. Ukhrijna. Ini pun kena bincang tuan-tuan. Fi'il madhi ke mudhari'? Madhi. Siapa kata mudhari'? Mana tahu dia fi'il madhi? Nah, hujung dia na. Bila hujung dia na, apa dhamir dia? Kami ya. Setuju semua? Ada tak fi'il mudhari' yang hujung dia ada na?
Tak ada. Kalau tak ada tu mungkinlah fi'il madhi ya. Okey, yang paling penting sekarang tuan-tuan ingat, dia akan jadi harf taukid bila masuk fi'il madhi. Bermakna kalau tuan-tuan mendakwa dia fi'il madhi, ni harf apa? Taukid lah. Kalau dia fi'il mudhari' bukan. Jadi dia fi'il madhi ya. Dia adalah harf taukid. Dia ni tuan-tuan macam ni. Cuba tuan-tuan bila saya kata ni saya berapa, tuan-tuan nak macam mana nak cari? Sekarang ni bukan mencari, saya nak tunjuk-tunjuk dulu. Cuba tuan-tuan buka diagram warna kuning, sefer 2. Kolom nombor 1 fi'il madhi. Macam mana bunyinya? Ya? Sefer 2 semua jumpa af'ala? Semua jumpa? Okey. Cuba tuan-tuan melompat kepada kolom nombor 11. Fi'il apa namanya? Madhi majhul. Okey. Macam mana bunyinya? Uf'ila. Okey. Ini pattern perkataan Jadi tuan-tuan jangan apa ni, macam mana nak cari, macam mana ustaz boleh jumpa, sebab ustaz dia memang tahu sebab ustaz dah hafal. Sekarang ni saya cuma nak menunjukkan pattern-pattern dia. Kalau tuan-tuan menguasainya, tuan-tuan juga boleh jadi macam saya, walaupun perkataan itu tidak berbaris. Saya kata perkataan ni ya begitu, tuan-tuan dapat bariskan. Macam mana bunyi baris tu? Ikut pattern dia. Af'ala jadi akhraja. Ikut je baris dia, akhraja. Tetapi punca perkataan 3 huruf ya. Sefer 2 ni asal punca perkataan ialah fa'ala. Ini berlaku penambahan apa? Alif. Bermakna bila berlaku penambahan alif, biasa ada imbuhan. Biasa, bukan semua imbuhan lepas tu kan. Kalau perbuatan dia masuk, jadi memasukkan. Kalau perbuatan dia keluar, mengeluarkan. Kalau perbuatan dia tahu, dia akan jadi memberitahu. Tak ada mentahukan. Okey, gitu Jadi kalau kharaja makna keluar, kalau akhraja dia telah mengeluarkan, makna mengusir. Dia telah mengeluarkan daripada negara, makna mengusir, menghalau. Okey, dengan ni kalau tuan-tuan boleh ikut pattern ni, tuan-tuan akan dapat bariskan dengan betul lah. Uf'ila akan jadi ukhrija. Janganlah ukhlila lah, ukhrija lah. Okey, kalau fi'il maklum ni macam mana nak terjemah? Huwa akhraja, dia telah mengeluarkan, makna mengusir, menghalau Okey. Kalau fi'il madhi majhul tadi macam mana? Dia telah dikeluarkan, diusir. Itu maknanya pattern tu. Bila dah dapat macam ni, tuan-tuan jalankan fi'il madhi lah. Ni, cuba jalankan fi'il madhi diagram warna kuning. Cuba macam mana kita boleh dapat perkataan ni. Fi'il madhi majhul tapi diagram dia sama je, sama boleh jalan. Cuba jalankan yang 4 kolom tu, bukan sefer. Balik sefer. Balikkan sefer. Okey, cuba jalan huwa ukhrija. Dia telah diusir, dia telah dihalau Okey, semula huwa ukhrija. Huma hum hiya huma ukhrijata hunna anta ma makna ukhrijta. Engkau telah dihalau, diusir. Okey, anta ukhrijta. Antum anti antuma antunna ana nahnu
Ya, jumpa tak? Apa makna ukhrijna? Kami telah diusir. Itu dia. Wa qad ukhrijna maknanya sedangkan qad kami telah, sesungguhnya kami telah diusir. Harus taukid kan? Kerana berjumpa dengan fi'il madhi. Tak kisahlah madhi maklum atau madhi majhul. Macam mana kami tak pergi perang pula? Sedangkan sesungguhnya kami telah diusir. Ya? Min dari. Lepas tu perkataan apa? Diari. Apa makna diar? Ini adalah daripada perkataan satu negeri dipanggil Darun. Selangor Darul Ihsan. Selangor Darul Ihsan kan? Betul? Kenapa tak ada tanwin Darul Ihsan? Sebab dia apa? Kakak tidak berfikir kan? Jawapan itu tak betul walaupun tak fikir. Kalau kita tak berfikir, kenapa isim tu tak ada alif lam dan tanwin? Tanpa berfikir, kita jawab mudhaf, insya-Allah 80% betul. Tanpa fikir. Kalau tuan-tuan nak fikir sikit, confirmkan. Dia tak ada, dia mudhaf, ni mudhafun ilaih. Apa syarat mudhaf? Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Dan tak ada nun yang musanna, nun jamak tu, yang muslimani, muslimaini, muslimuna. Dia tak boleh. Kemudian apa tanda mudhafun ilaih? Baris bawah ni. Confirm lah. Ataupun satu lagi, dua je tanda, satu atau dua, atau bukan salah satu, bukan dua-dua. Apa dia tuan-tuan? Dhamir melekat dengan isim. Kalau ada lah. Kalau dalam sini, kenapa dia baris bawah? Lepas haraf jar. Kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Sebab dia mudhaf, tak ada alif lam tanwinnya. Mana mudhaf ilaih? Nah, kenapa? Itu sebab DMPI dhamir muttasil dengan isim. Ni kat padam lagi ni. Tuan-tuan memang tak boleh elak mudhaf ilaih. Sebab saya dah kata, setiap ayat Quran akan ada mudhaf ilaih secara purata dia. Kalau tak ada, dia boleh di-cover oleh 2-3 ayat. Satu ayat sampai 3-4 kali diulang. Bermakna purata dia ada ayat Quran, ada mudhaf ilaih. Siapa tak suka dia akan cari tuan-tuan. Tadi jawapan tanpa berfikir, isim yang tak ada alif lam dan tanwin, insya-Allah betul. Kalau dia mudhaf, 80% betul. Itu tanpa berfikir tu. Kalau berfikir, ingat lagi formula, wah, takkan silap dah. Okey, sampai di situ. Mari kita terjemah sampai sini dan kita akan sambung semula minggu depan. Kalau panjang umur. Okey, qalu, mereka iaitu pembesar Bani Israel berkata kepada Nabi Syamwil, wa malana, mengapakah kami an la nuqatila, bahawa kami tidak berperang. Mengapakah kami tak pergi berperang? Fi sabilillah, pada jalan Allah. Mudhaf ilaih wa, sedangkan qad, dia menegaskan sesungguhnya, ukhrijna, kami telah diusir, min diyarina, negeri kami. Saya tak sampai lagi maksud saya. Dar ni adalah satu buah negeri. Kalau diyar, negeri-negeri. Okey, jamak apa dipanggil? Jamak taksir. Okey, sebelum pulang cuba jalankan diagram ni, isim ni. Warna apa ni? Warna hijau. Okey, kalau satu negeri, satu kawasan disebut darun. Kalau dua kawasan, darani ataupun daraini. Kalau kawasan, bukan daruna, diyar.
Diarun. Apa makna diyar? Negeri-negeri atau kawasan-kawasan. Diyar. Itu jamak taksir. Ini perkataan dar kadang-kadang maknanya kawasan, kadang-kadang makna negeri, kadang negara, kadang-kadang rumah. Rumah pun disebut dar. Macam Darul Arqam. Darul Arqam tu asalnya rumah kepunyaan seorang budak lelaki yang membela Nabi. Iaitu namanya Arqam bin Abi Arqam. Itu rumah tu menjadi pusat pentarbiahan Nabi. Ketika mana berada di Mekah, yang dilakukan secara bersembunyi, di rumah Arqam bin Abi Arqam. Lalu dikatakan rumah tu Darul Arqam. Allahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Masih